Résistance, résistance. Résistance, résistance. كأفراد يكون عندهم انتماء حزبي. لا عندنا انتماء طائفي. Depuis Chirac, on le sait que la France elle est capable, l'Europe même elle est capable. Aujourd'hui la France même elle a une plus grande puissance derrière elle qui est l'Europe. Ils peuvent imposer des choses. Je vois que les choses aussi évoluent pour ne pas critiquer que critiquer. Les choses elles évoluent. L'Europe elle commence à se positionner d'une façon pour arrêter cette guerre qui n'arrête pas de se propager partout dans ce monde-là. Et nous comme vous, comme tout le monde, on veut juste la paix et on veut vivre en paix. Du coup oui. J'espère que la France elle va prendre ses responsabilités, c'est tout, juste ses responsabilités. Depuis le 2 mars, dès maintenant, notre propre horizon. Je laisse la parole à M. Mélenchon. Avec les territoires qui sont sur le plateau du Golan. Elle est la nation sœur de la France. À quel point nos histoires, nos affections, nos cultures sont liées. Si bien que ce moment de tristesse, je dois le dire, est aussi parfois un moment de honte. Comment a-t-on pu laisser aller les choses jusqu'au point où elles sont aujourd'hui? Car c'est déjà le résultat de beaucoup de lâcheté, beaucoup d'abandon, beaucoup de paroles trompées, beaucoup de faux semblants et de demi-résistance. Nous les Français, et je m'adresse à vous les binationaux, les forces d'interposition sont là pour s'interposer, pas pour subir le massacre. Et je déplore qu'on leur ait donné pour unique consigne, dans l'hypothèse qui finalement s'est vérifiée, que le Liban vienne à être envahi, d'avoir à se replier. S'interposer, ce n'est pas se replier. Et la force armée, quand elle est déployée sous l'égide des Nations Unies, sous l'égide du droit international, n'a qu'une tâche à accomplir, juste par la violence. Car c'est la seule violence légitime que celle qui procède du droit. Bravo. Alors c'est à eux de garder les frontières, puisque l'État du Liban a été mis hors d'état de pouvoir le faire, sans que personne ne l'aide. La France, qui est garante de l'accord de cessez-le-feu de 2024, ils ne se sont pas rendus compte qu'il y a eu 12 000 violations. Ils ne sont presque jamais sortis pour dire, enfin j'exagère, peut-être ils ont mis un mot sur Twitter, mais non, la France est un pays ami. Je ne sais pas comment elle explique ça dans les relations internationales, mais nous avons des relations profondes, des relations culturelles, et les actions ne sont pas à la hauteur. C'est pas grave, je vais utiliser l'autre micro. 35 terduga teroris termasuk pemimpin kelompok separatis. Kementerian Intelijen Iran juga menangkap anggota jaringan penyelundupan senjata dan mata-mata Amerika Serikat Israel. Penangkapan dilakukan di 6 provinsi Iran. Kementerian Intelijen Iran menggagalkan serangan yang direncanakan dan mengganggu jaringan yang dinilai berafiliasi dengan musuh. Selain menangkap 35 orang, Kementerian Intelijen Iran juga mengamankan puluhan senjata api beserta amunisinya. Usai negosiasi gagal, Iran temui Pakistan bicara negosiasi baru untuk Amerika Serikat. Sejak pembicaraan awal berakhir tanpa kesepakatan pada minggu lalu, Iran terus bertukar pesan dengan Amerika Serikat melalui Pakistan dan kedua pihak belum menyetujui putaran selanjutnya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir di Teheran membahas perkembangan komunikasi dengan Amerika Serikat.
Tujuan kunjungan delegasi Pakistan untuk menyampaikan pesan Amerika Serikat kepada Iran dan merencanakan putaran negosiasi selanjutnya. Iran terus bertukar pesan dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sejak pembicaraan awal berakhir tanpa kesepakatan pada minggu lalu dan kedua pihak belum menyetujui putaran selanjutnya. Kedatangan pejabat militer tertinggi Pakistan ini menunjukkan peran Pakistan sebagai mediator kunci antara Amerika Serikat dan Iran. Upaya diplomatik ini dilakukan saat gencatan senjata 2 pekan Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan masih berlaku. Sementara Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif tiba di Jeddah, Arab Saudi. Shehbaz bertemu putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Perdana Menteri Pakistan memulai upaya diplomatik 4 hari ke Arab Saudi, Qatar, dan Turki untuk mendorong pembicaraan lanjutan terkait konflik Amerika Serikat dan Iran. Juru bicara Menteri Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menolak proposal Amerika Serikat terkait negosiasi. Selain itu, Baqai menegaskan bahwa Iran tidak akan memasuki negosiasi dengan syarat-syarat yang dipaksakan. مذاکره نمیشیم که شرط‌های آمریکا رو بپذیریم. ما برامون ملاک، منافع و حقوق ملت ایران هست. اگر مذاکره‌ای بر این اساس باشه که شرط یک طرف بر طرف دیگه تحمیل بشه، این اسمش مذاکره نیست. این اسمش دیکته است. تحمیل هست و میدونید که جمهوری اسلامی ایران ملت. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam wawancara dengan Fox News mengklaim bahwa perang dengan Iran hampir berakhir. Trump juga menyebut Iran sangat mendambakan kesepakatan dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal. Setelah sempat blokade total kapal-kapal dari Selat Hormuz, Amerika Serikat akhirnya membuka blokadenya. Blokade total Selat Hormuz oleh Amerika Serikat hanya bertahan selama 3 hari. Selat Hormuz kembali dibuka hari ini. Kapal-kapal pun diizinkan untuk masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pembukaan blokade disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui akun media sosialnya. Trump menyebut pembukaan Selat Hormuz diputuskan setelah Presiden China Xi Jinping setuju tidak lagi mengirimkan senjata ke Iran. Setelah mengumumkan membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat mengeluarkan video yang menegaskan blokade tetap berlanjut. Bahkan Amerika Serikat mengancam akan menembak tanpa peringatan kapal-kapal yang melanggar. The U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force.